Okey, so hari ni kita nak tengok saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Sebab sebelum ni kita dah belajar rangka dalam, rangka luar, rangka hidrostatik. Okey, so sekarang ni kita nak tengok rangka luar ni macam mana dia punya pertumbuhan. Kalau haiwan-haiwan yang ada rangka luar, contoh macam belalang ni lah. Ni, ini rangka luar dia. Okey, so macam mana dia membesar bila dia ada rangka luar. Okey. Okey, so macam mana kita nak tengok pertumbuhan sesuatu organisma tu? Kita bina graf pertumbuhan melawan masa. Okey, so graf ni kita namakan dia lengkung pertumbuhan. So pertumbuhan tu dia boleh jadi tinggi. Contoh macam manusia lah, kita ukur tinggi dia. Setahun ukur, kalau 2 tahun ukur, 3 tahun ukur. Tapi lambat sangat lah. Kalau untuk baby dia cepat kan. So sebulan ukur tinggi, 2 bulan ukur, 3 bulan ukur. Okay? Ataupun isi padu. Isi padu pun boleh. Jisim segar. Jisim segar ni maksudnya selalunya kita buat untuk tumbuhan. So kita ambil tumbuhan, kita timbang. Bila dia besar sikit, kita timbang. Bila dia besar lagi, kita timbang. Jisim kering ni pula, kita buang air daripada badan tumbuhan tu, kemudian kita timbang. So, ikutlah kita nak buat graf pertumbuhan tu, tengok apa. Tinggi ke, jisim ke. Okey, so lengkung pertumbuhan yang terbentuk menunjukkan fasa pertumbuhan dan kadar pertumbuhan. So, kalau graf dia straight macam tu, maksudnya kadar pertumbuhan dia sekata. Tapi kalau graf dia macam ni lambat. Ni maksud dia sini lambat lah ni. Dia lambat tinggi kalau kita ambil tinggi So dia lambat tinggi. Lepas tu dia laju. Lepas tu bila dia dah tua dia tak tinggi balik. Okey. So itulah kadar dia. Okey. So, ini contoh yang saya cakap tadi. So, ini graf ni. Dia pertumbuhan. Contohlah kita ambil pertumbuhan manusia. Ini daripada baby, 0 bulan. Okay, ini dah tua. Umur dalam 70 lah. Okay, so pertumbuhan kita, manusia ni. Okay, awal-awal dia slow sikit. Sampai satu masa dia laju. Ni. Daripada awak umur berapa tahun 4 tahun ke? 4 tahun nak sampai 16 tahun laju awak punya tinggi meningkat. Okey, lepas tu bila awak sampai umur 20, 21, awak dah slow balik. Okey, so tinggi. Lepas tu lama-lama tinggi kita dah tak meningkat. So inilah lengkung pertumbuhan. So bentuk dia kita panggil sigmoid. Bentuk sigmoid. Sebab apa? Sebab dia macam S. Kan? So nama dia sigmoid. Okey, lengkung pertumbuhan bagi semua organisma sebenarnya memang semua bentuk sigmoid. Cuma corak dia tu maksudnya dia punya kadar dia berbeza lah. Kalau manusia macam ni, kalau haiwan lain mungkin dia macam ni ke. Okey, so dia punya kadar berbeza. Ada haiwan yang dia cepat masa dia masih lagi kecil, lepas bila dia dah makin tua dia slow. Okey. Tapi lengkung pertumbuhan untuk haiwan rangka luar berbeza. Haiwan-haiwan yang rangka luar, contoh macam ketam tadi, udang, okey, dia tak guna lengkung S ni. Dia tak guna sigmoid ni Okey, so kita nak tengok macam mana dia menggunakan dia punya lengkung pertumbuhan. Okay, so lengkung pertumbuhan untuk haiwan yang rangka luar macam lipas, belalang. Okay, lengkung dia bukan macam ni So, okay, hal ini sebab apa? Sebab rangka luar haiwan tu, contohlah kita ambil belalang. Okay, bila belalang, dia punya rangka luar, dia dah ada saiz dia. Katakanlah dia panjang dia 2 cm. Jadi, bila dia membesar, dia boleh membesar sampai 2 cm je. Sampai 2 cm dia akan maintain. Okay, bila dia maintain, nanti dia akan tukar dia punya kulit tu. So kulit dia akan jadi 4 cm pula. Barulah badan belalang boleh besar balik.
Sebab itulah lengkung dia bukan macam ni. Lengkung dia berperingkat. Sebab apa? Sebab luar badan dia tu ada kitin yang bersifat keras. Okay? Jadi dia tak boleh nak membesar. Sebab itulah dia terstuck dekat satu-satu panjang dia. Okay. So sifat keras dan tak boleh mengembang ni menyebabkan haiwan yang ada rangka luar, okay, udang ke, kumbang ke, belalang ke, ketam ke, okay, dia tak boleh buat lengkung S tadilah. Dia tak boleh nak membesar macam ni. Okay, so macam mana dia mengatasi masalah ni? So haiwan ini akan menanggalkan rangka luar berulang kali sampailah peringkat dewasa. Maksudnya macam saya cakap tadilah, kalau macam belalang, dia boleh besar sampai 2 cm je. Okay, bila dah tak boleh 2 cm, dia dah tak boleh nak besar, dia akan tanggalkan rangka luar dia. Okay, kemudian dia akan ada rangka luar yang baru yang sampai 4 cm pula. Okay, so proses penanggalan kulit ni, maksudnya dia tukar dia punya kulit tu, kita panggil ekdisis. Okay, ingat proses penanggalan kulit, kita namakan dia ekdisis. Okay, so masa proses ekdisis, rangka luar yang baru dan lembut telah terbentuk di bawah rangka lama. Okay, so maksudnya sebelum rangka luar tu dia pecah ataupun dia apa yang nak cakap, dia tanggalkan. Okay, bawah, okay, katakanlah ni rangka luar untuk lipas, katakan ni lipas Okay, so sekarang ni lipas dah tak boleh dah nak membesar. Jadi apa yang haiwan yang rangka luar ni buat, okay, dia ada satu lagi lapisan baru yang terbentuk. Okay, dia lapisan yang terbentuk ni dia duduk dalam rangka luar, tapi dia tak keras, dia lembut je. Sebab apa? Sebab dia ikut saiz badan organisma tu. Contoh kalau macam lipas tadi, dia ikut saiz badan lipas yang dah nak membesar tu. Okay, so dia duduk. Okay, lepas tu yang rangka luar yang warna merah ni, okay, dia akan pecah. Bila rangka luar pecah merah ni, so yang biru ni dia akan bebas. So bila dia bebas, dia akan mengeras lah untuk melindungi organisma tu lah dalam tu. Ni nampak ni, belalang dia keluar, dia tinggalkan kulit dia. Okay, sebab apa? Sebab kulit ni dah tak muat dah, dia dah tak muat. So dia keluar. Masa dia keluar ni, yang ni masa dia kat dalam, kulit ni lembut. Okay, bila dia keluar, kulit ni akan jadi keras untuk lindungi badan dia. So, graf untuk pertumbuhan haiwan yang berangka luar ni, okay, graf dia macam ni. Okay, masa telur, okay, besar dia sampai sini je. Kemudian, masa dia nak tukar kulit, dia cepat-cepat dia punya saiz badan tu memanjang. Okay, bila dia memanjang, okay, dia kena stay balik. Sebab apa? Sebab kulit dia dah tak muat. Lepas tu bila dia nak bertukar kulit, dia cepat-cepat besarkan dia punya panjang badan tu. Okay, dah jadi 3 cm pula. Sampai 3 cm kulit dia dah tak muat balik. So dia maintain. Okay, kemudian bila dia nak tanggalkan kulit, dia besarkan lagi jadi 4 cm. Okay, macam tu lah. So ini ialah graf untuk pertumbuhan rangka luar. Haiwan-haiwan yang ada rangka luar. So, bahagian menegak menunjukkan pertumbuhan berlaku secara mendadak. Yang tadilah saya cakap, okay, bila nak tukar kulit je, dia terus saiz badan dia membesar dengan banyak. Daripada 2 jadi 4. Okay, yang menegak ni. Okay, yang melintang pula 1, 2, 3, 4, 5 tu menunjukkan peringkat pertumbuhan sifar. Maksudnya dia tak membesar lah. Sebab apa? Sebab rangka luar dia dah tak muat dah. So dia memang maintain bersatu je. Okay, so rangka baru akan dibina masa proses 1, 2, 3, 4 ni. Okay, so kita nak tengok saiz rangka luar dengan pertumbuhan. Jadi kenapa graf tadi bentuk macam tangga? Okay, so
Macam mana graf tu boleh jadi bentuk macam tangga? Sebab so semasa ekdisis, haiwan yang ada rangka luar ni, dia akan menyedut udara untuk kembangkan badan dia. Ekdisis tu kita tahu proses penanggalan kulit. Maksudnya setiap kali dia nak tanggalkan kulit, dia akan sedut udara banyak-banyak supaya badan dia kembang. So bila dia kembang, badan dia kembang, dia akan pecahkan rangka luar lama yang keras. So rangka kat luar ni nampak ni yang warna macam jernih sikit, yang transparent ni. So dia akan pecah. Sebab apa? Sebab badan dia dah makin kembang. So dia punya kulit tu dah tak boleh nak menampung besar belalang ni. Jadi pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar baru mengeras. So bila dia dah tercabut rangka luar yang lama ni, sekarang ni rangka luar dia lembut lagi. Jadi masa dia masih lembut ni, organisma ni akan besar dengan cepat. So dia akan besar dengan cepat. Lepas tu lama-lama rangka dia akan keras balik. So sebelum haiwan yang rangka luar ni macam belalang, ni macam apa ni, bee. So haiwan ni dia akan mengalami beberapa kali ekdisis. So dia akan tanggal kulit, dia besar. Lepas tu kulit luar dia keras balik. Lepas tu kulit luar dia keras. Lepas tu kulit luar dia akan pecah. Lepas tu dia besar. Kemudian kulit lembut dia keras balik. So dia akan mengalami banyak-banyak kali. Bukan sekali daripada baby terus jadi dewasa, tak. So dia ada banyak-banyak kali. So bila ada banyak-banyak kali, sebab itulah kita nampak tadi graf dia bentuk macam tangga. Macam tu. Sebabnya dia bila dah sampai saiz yang rangka luar dia akan maintain saiz dia. Contoh 2cm je. Kemudian dia sedut udara banyak-banyak, badan dia kembang, so kulit dia pecah. So dia punya badan naik banyak. Daripada 2cm tadi ni kat sini, ni graf so ni 2cm, tiba-tiba naik jadi 4cm. Dia akan sedut udara supaya kulit dia pecah. Kemudian dia akan makan banyak-banyak sementara kulit yang lembut tu belum keras lagi. So pada peringkat nimfa, haiwan tersebut akan makan dengan banyak. So dia akan makan dengan banyak macam saya cakap tadi untuk bina tisu-tisu baru dan mengalami pertambahan jisim supaya dia lebih besar lah, lebih berat. Jadi sementara kulit tu nak keras balik, kulit baru dia nak keras, dia akan makan banyak, dia akan memanjang, dia akan tambah jisim badan dia. Lepas tu barulah kulit luar dia tu akan keras. Jadi bila kulit luar dia dah keras, dia punya saiz akan maintain balik lah. Maintain sampai satu masa dia akan sedut udara banyak-banyak supaya kulit luar dia pecah untuk dia membesar balik. So setiap peringkat ekdisis ni ada hormon yang akan kawal. So itu saja untuk kali ni. So terima kasih.